Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Kelas? Sihat. Ya. Sebelum kita mulakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi peringatan mesra daripada cikgu untuk kelas ni sila guna ruangan chat ataupun bila cikgu tanya soalan je kena respon lah. Boleh kelas? Boleh. Okey, good. So sesi ni cikgu dah rekodkan, nanti pautan dia nanti akan masuk dalam chat meeting ni. Lepas tu dekat kehadiran hari ni cikgu guna Google Form, bukan Google Form, Microsoft Form. So jadinya akan cikgu share hujung kelas kita nanti. Okay, so kita mula kelas. Cikgu dah ada bagi awak link untuk buka Sway kan. Jadi kita sambung pengajaran kita hari ni. Okay, kalau awak perasan dekat dalam skrin cikgu ni ada titik kecil kat tepi ni. Nampak tak? Nampak. Okay, to navigate different section in this way. Awak tekan ni, tak payahlah awak scroll ke bawah. Awak pergi je kepada kita nak masuk pembubaran. Okey, hari tu kita dah belajar tentang perkongsian. Jadi hari ni kita cerita pasal pembubaran sebab ada sebab-sebab boleh berlakunya pembubaran dalam perkongsian. Antaranya 6 ni lah. Okey, disebabkan kematian, muflis, perkongsi tak sioman, and then tamat tempoh dia dah bincang, okey kita nak buat dalam satu masa. Contoh dia nak buat dalam 5 tahun. So dah cukup 5 tahun, dia kata dia nak tutup lah company ni. Maksudnya perniagaan perkongsian ni. Okey, lepas tu tujuan penubuhan dah tercapai. Lagi satu, perintah mahkamah sekiranya berlaku ada apa-apa masalah lah. And then pertukaran entiti perniagaan daripada perkongsian kepada syarikat. Maksudnya dia nak banyakkan lagi modal, dia nak besarkan lagi perniagaan, jadi dia kena tutup dulu perniagaan ni. And then persetujuan oleh semua rakan kongsi. Okay, faham 6 ni? Ada soalan? Okay, good. Siapa makan? Apa dia? Siapa tu tanya? Saya. Apa dia tu? Kelas? Hello? Tak ada. Tak ada. Okay. So next, tata cara perkongsian. Ini ada 4. Okay. Yang melibatkan record dalam perakaunan ada 3. Yang itu yang pertama ni ya. Tutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan akaun tunai. Lepas tu menjelaskan semua liability perniagaan. Dan last sekali perkongsian bayar kepada pekongsi ataupun pekongsi bayar kepada perkongsian. So kat sini confirm lah bila kita buat pembubaran mesti kita nak dapat balik modal kita, betul? So kat sinilah berlakunya pembayaran antara pekongsi dengan perkongsian. So last sekali pembatalan nama dekat SSM. So hanya 3 sahaja tata cara pembubaran perkongsian yang melibatkan urusan akaun. Okay, so untuk pengetahuan awak semua, pembubaran perkongsian ni kita akan rekodkan dalam jurnal am. Okay, so langkah pertama tadi, tengok kat sini, tutup semua akaun kecuali akaun aset. Iaitu tutup semua akaun aset kecuali akaun bank dengan tunai. So kalau awak perasan dekat sini, sebelah debit first kat sini keterangan langkah 1 bilangan pertama. Menutup semua akaun aset. Debit realisasi. Okey, kita berkenalan dulu dengan akaun realisasi. Apa itu maksud akaun realisasi? Okey, akaun realisasi ini adalah akaun yang dibuka sementara. Contoh macam awak buka sementara masa kita belajar form 4 dulu, ada untung atas pelupusan, rugi atas pelupusan. Macam mana kita nak kira tu, kita akan rekodkan dalam akaun pelupusan assets, bukan semasa. Sama juga konsep dia dengan akaun realisasi. Okey, fungsi akaun realisasi ada 4, merekodkan semua aset yang dijual dan diambil alih. 2, menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran. 3, membahagikan keuntungan tersebut. 4,
merekodkan pembelanjaan semasa pembayaran. Okey, ini format akaun realisasi. Tak pernah berubah. Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, awak akan nampak sebelah debit ada aset bukan semasa. Lepas tu aset akaun belum terima sebelah debit ini bermaksud apa? Tadi arahan yang pertama, langkah pertama dekat sini menutup semua akaun aset kan? Jadi semua akaun aset. So tadi inventory pun aset. Okay, kalau awak nampak perkataan bank dekat sini, liability tambahan, ini dah masuk step yang kedua, pembayaran liability, kena bayar semua liability. So inilah dia. Okay, lepas tu pembayaran belanja realisasi. Kalau ada belanja realisasi nanti kita akan tengok dalam soalan. Okey, sebelah kredit pula ada bank. So maksudnya bila kita bila jual aset kita, contoh aset kita kenderaan, kita jual. Bila kita jual, akaun aset kenderaan dah tak ada sebab kita dah tutup masuk dalam akaun realisasi. Sebab itulah ada catatan dia dalam akaun realisasi ni. Sebelah kredit, debit bank, kredit akaun realisasi. Sama juga macam akaun belum terima ni sebab kita dah tutup tadi akaun aset masuk dalam akaun realisasi, and then dia berkurang bila kita terima bayaran daripada akaun belum terima. Lepas tu ada nampak akaun belum bayar, diskaun diterima. Okey, di sebelah kredit ini maksudnya kita bayar dekat akaun belum bayar, lepas tu akaun belum bayar bagi diskaun dekat kita. Tapi disebabkan kita buat pembubaran, kita dah tak ada. Kita tak kena buka dah perdagangan untung rugi. Kita buka akaun realisasi sebab kita nak tutup dah semua perniagaan kita ni. Okay. Lepas tu P modal, modal P ni perkongsi lah, nama perkongsi nanti. Kita akan tengok sama-sama. Okay, so kita refer balik dekat sini, menutup akaun semasa dan memindahkan akaun ke dalam akaun modal. Okey, kalau kita belajar dulu masa minggu-minggu lepas, okey, kita ada akaun semasa. So, bila berlaku pembubaran, kena tutup akaun semasa tu masuk dalam akaun modal. Okey, kemudian merekodkan penerimaan tunai daripada penjualan aset. Yang ni yang cikgu bagi tahu tadi. Kenapa dalam akaun realisasi tadi, sebelah kredit ni ada bank. Butiran bank dekat sini. Okay, nampak butiran bank dekat sini jualan aset. Itu merefer kepada journal arm ini. Okay, next. Merekodkan aset jika diambil alih oleh perkongsi jika ada. So ini debit akaun modal, kredit akaun realisasi. Sebab apa? Dia ambil alih. Bila ambil, dia mengurangkan akaun modal. Kan? So akaun semasa dah tak ada. Dulu catatan ambilan kita letak dalam akaun semasa. Okey, nampak akaun semasa kita rekodkan ambilan sebelah sini. Tapi disebabkan akaun semasa ni kita dah tutup masa pembubaran, kita rekodkan ke dalam akaun realisasi. Okey. Next adalah Allahu Akbar. Okey, next adalah merekodkan penerimaan tunai daripada ABT. Abaikan hutang lapuk ataupun diskaun diberi. Cikgu ingatkan lagi sekali, ayat dia kat situ adalah abaikan hutang lapuk dan diskaun diberi. Jadi kita rekodkan amount yang kita terima sahaja daripada ABT. Next, merekodkan belanja realisasi. Maksudnya kita bayar belanja realisasi. Antara belanja realisasi ialah kita bayar kos perundangan. Kita bayar lawyer sebab kita nak tutup akaun ni. Kita nak tutup perniagaan kita ni. Okay. So bila kita bayar akan kredit akaun bank kita. Okay. Kalau soalan tu ada bank, guna bank. Kalau soalan tu ada tunai, kalau contoh ada soalan dia kata semua tunai di bank kan. Kena rekodkan. Tunai tadi kena tutup masuk dalam akaun bank. Okay. Tinggal satu je akaun nanti. Next adalah langkah pembayaran yang kedua, iaitu kita bayar semua liability. Okey, nampak tu. Merekodkan bayaran kepada akaun belum terima termasuk liability lain sekiranya ada. Rekodkan amount yang kita bayar. Contoh liability yang ditunjuk kat sini, akaun belum bayar, pinjaman. Okey, bila kita bayar mestilah akan kreditkan akaun bank. Okey. Kemudian
Kalau dekat sini diskaun diterima, kita dapat diskaun. Tadi cikgu bagi tahu kita dapat diskaun, kita kena record dalam akaun realisasi. Kalau diskaun diterima, diberi, kita abaikan. Okey, sebab belanja kita dah tak record dah dekat dalam pembayaran dia. Next, merekodkan liability yang diambil alih oleh perkongsi. Contohlah, kita punya perkongsian ni nak tutup, tiba-tiba dia kata dia nak tolong bayarkan pinjaman tersebut. Okey, dia nak tolong bayarkan, jadi kita rekodkan dalam akaun modalnya. Okey. Next, merekodkan liability tambahan yang dijumpai dan dibayar semasa realisasi. Contoh kita tutup akaun, kita nak tutup realisasi, kita nak tutup perniagaan kita ni, jumpa tak bayar bil TNB. Jadi kita kena bayar. Dia bayar, masuk dalam akaun realisasi sebab dah tak ada akaun hasil dan belanja semasa pembubaran. Okey. Faham kelas? Langkah kedua? Boleh? Boleh. Okay, good. Next, langkah yang ketiga. Okay. Tadi kan langkah ketiga dia bagi tahu tata tertib tadi sama ada perkongsi bayar kepada perkongsian ataupun perkongsian bayar kepada perkongsi. So dekat sini kita nak first kita kena kira dulu berapa untung atau ruginya. Jika untung realisasi dia akan berada di bahagian jumlah bahagian kredit akaun realisasi lebih besar daripada bahagian debit. Kalau rugi, sebelah debit lagi besar daripada sebelah kredit. Lagipun kalau awak biasa dengar, kita record, kalau ingat balik masa kita belajar form 4 dulu, boleh kan ataupun balik tu hasil duduk di sebelah kredit. Jadi berlakunya untung realisasi disebabkan belah kredit lebih besar. Nampak kat situ? Untung kredit hasil. Okey, sebelah kredit. Next, merekodkan pembayaran balik modal kepada perkongsi. Ini maksudnya bila awak kita dapat untung atau rugi tu, kita bayar balik ke dalam akaun modalnya. Dan kemudian kita merekodkan ni jika adalah merekodkan kemasukan tunai perkongsi yang mengalami kurangan modal. Okey, biasanya akaun modal sebelah debit ke sebelah kredit? Kelas? Kredit. Okay, good. Bila berlaku kurangan dalam modal, dia debit ke kredit baki dia? Siapa yang ada ni? Tengok sikit. Krik, 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 krik. Megat. Buka mic. Kurangan dalam modal tu maksudnya apa tu? Okay, so tak tahu kan? Jadi kita tengok kat sini apa maksudnya. Okey, berlaku kurangan dalam akaun modal ianya adalah bila akaun modal berbaki debit. Okey, nampak kat sini cikgu dah tuliskan maksud dia apa. Ini maksudnya berlaku kurangan dalam modal. So, sebab tu cikgu tanya, kebiasaannya akaun modal ni berbaki apa? Awak dah jawab tadi, kredit. Betul. Tapi boleh berlaku akaun modal ni dia berbaki debit. Bila berbaki debit itulah namanya kurangan dalam akaun modal perkongsi. So, bila berlaku macam ni, perlulah perkongsi tadi masukkan duit semula dalam perniagaan untuk tampung kekurangan tu. Sebab antara sebab-sebab yang menyebabkan baki perkongsi boleh baki modal perkongsi boleh menjadi debit adalah kat sini. Awak nampak 4 ni? First, sumbangan yang modal yang disumbangkan adalah rendah. Bila modal rendah, baki maksudnya sebelah kredit kurang. Betul? So jadi bila kita buat pembayaran, kita dah melalui proses pembayaran, so dia boleh akaun modal berbaki debit. Next, nilai aset yang diambil alih terlalu tinggi daripada modal. Contoh modal dia 10,000 and then dia ambil aset yang kita dah realisasikan tadi tu 15,000. Jadi akaun modal kita berapa? Baki. Tak dengar tadi cikgu cakap apa? Berbaki debit 5,000. Ya, bijak. Okay, good. Next, kita buat ambilan yang berlebihan. And then lagi satu, rugi realisasi melebihi baki kredit akaun modal perkongsi. Okay. Setakat ini, faham ke kelas? Ada masalah?
Okay. Faham. Boleh Orang lagi. apa dia? Boleh lagi. Boleh lagi, good. Okay, kita tengok contoh kat sini. Contoh akaun modal Deva Raju mempunyai baki kredit sebanyak 5,600. Perkongsian ni bersetuju untuk bubar. And then, okay, kita tengok kat sini. Encik David mengambil alih kenderaan sebanyak 10,200. Okay, modal dia 5,600 tau. Okay, so jadi realisasi punya dia ambil alih kenderaan tadi berada di sebelah debit sebab dia ambil alih kan. Jadi dia debit akaun modal, lepas tu rugi realisasi sebanyak 3,250. Jadi kat sini akan menampakkan akaun Deva Raju ni kurang modal. Jadi ini solutionnya. Jadi kita total upkan jumlah akaun modal Deva Raju 10,200 dengan 3,200 akan dapat 13,400. Jadi tolak dengan baki akaun modal dia sebanyak 5,600 akan dapat 7,800. Jadi amount ni lah yang Deva Raju kena bayar balik dalam perniagaan. Okay, boleh kelas nampak? Cikgu. Okay. Ya. Macam mana dapat 3,200 tu? Macam mana dapat 3,200? Ni sebab soalan ni dia terus bagi kat sini. Mereka telah bersetuju bahawa kerugian realisasi perlu ditanggung oleh Deva Raju berjumlah 3,200. Okay, nampak? Cikgu. Okay, ya. Kan dia bayar balik kan pakai bank. Kalau kita pakai tunai pun boleh gak kan? Pakai tunai boleh, pakai bank boleh. Tengok kepada soalan tu lah. Kalau soalan tu ada tunai, dia urus niaga dia semua menggunakan tunai lah. Boleh? Okay. Okay, good. Okay, so sekarang ni kita sama-sama cuba buat latihan. Actually, cikgu dah sharekan latihan tu dalam slide sway ni. Sekejap, latihan. Ini sedikit. Okay, ini. So yang inilah soalan dia, awak boleh tengok nanti. So kita akan buat sama-sama. Boleh kelas? Boleh. Okay. So cikgu buka. Okay, kita baca sama-sama. Iwan dan Aris adalah pekongsi bagi perkongsian E&E. Mereka berkongsi untung atau rugi perniagaan nisbah 3-2. Irwan memutuskan untuk bekerja di luar negara dan bersetuju untuk membubarkan perkongsian. Okey, benda ni berlaku sebelum COVID sebab kalau COVID dia tak boleh keluar negara tau. Okey, tak ada orang keluar. Okey. So, next adalah dia menunjukkan maklumat kedudukan perkongsian dia, akaun modal. Okey, kelas, ada tak akaun semasa? Dekat dalam soalan yang cikgu tunjuk ni. Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada, ingat tak step cikgu tunjuk tadi? Step kita tadi tu. So, kita tak perlulah buat yang nombor 2 ni. Kita buat yang nombor 1 dulu. Okay, first kita buat journal. Okay, ni journal 2017. Tarikh dia tutup company 30 April. So, April 30. Okay, April 30 butir yang pertama. Langkah yang pertama ialah kita masukkan semua aset ke dalam akaun realisasi. Okay, so aset kita yang pertama ni bangunan, lengkapan, inventory. Inilah ya. Okay, kita pergi kat sini. Okay. Basically kita akan dudukkan ke sebelah kredit dia sebab sini adalah akaun realisasi. Siapa punya lam baru bangun tidur tu? Naim ke? Okay, nampak kelas macam mana? So totalkan ni. Dapat berapa ni?
orang dengan kelas cikgu ke ni? Ingat cikgu dengar. 80,000 campur 10,000 campur 12,000 campur 6,000. 108,000. Okay, 108,000. Thank you. Okay. Okay, kita terus rekodkan dalam ekualisasi. Boleh tak? Okay, so kat sini debit ekualisasi April 30. So butiran dia adalah apa kat sini? Awak boleh buat 2. Sorry sayang, kejap. Iya. Jangan buat macam tu. Cara cikgu buat kelas. Okay. Okay, kita debitkan akaun realisasi. First step, settle. Okay. Second step, dia kata akaun semasa. Ini tak ada. So yang nombor 2 ni tak ada. Yang ketiga, apa dia sayang? Ini dah rosak dah. Awak dah hancurkan dah. Nah, ibu dah buat makeup dah. Dah cantik dah. Nah. Kejap Nah. Okay. Next tadi merekodkan penerimaan tunai daripada penjualan aset. Okay, kita tengok soalan ni. Ada tak jualan aset? So dia kata lengkapan dan inventory dijual pada harga 11,000. Okay, kalau awak tengok kat sini soalan dia tak ada bagi tunai, tak ada bagi, dia hanya bagi bank. Jadi maksudnya bila kita jual dia akan debit bank, kredit Realisasi. Yes, bijak. Kredit realisasi. So yang ini kita tambah dia punya row. So kita akan debit bank, kredit realisasi. Penjualan aset. Aset dekat sini, so 11,000. Ini ekualisasi, kita akan kreditkan 11,000. So kat sini pun sama, awak tulis tarikh dia. Oh, cikgu tertinggal tahun. Tahun 2017. April 30. So di sini kita tulis apa kat sini? Bank. Kat sini kita tulis, kalau tak nak keliru biasa kalau tulis bank pun dah betul dah. Kat sini kita tulis inventory. Ibu. Make it everything nice stated. Okay, kejap edit sikit. Okay, so ada tak lagi penjualan? Tak ada dah kan? Okay, next step dia bagi tahu dekat sini. Merekodkan aset diambil alih perkongsi jika ada. Okay, so dekat soalan ni, siapa ambil kongsi? So, Aries telah mengambil bangunan. So, apa kita kena buat? Di sini kita akan tulis modal Aries. Sini. Ada tak akaun bangunan lagi? Realisasi. Ya, betul. Kita akan rekodkan dalam realisasi. 105,000, 105,000.
So di sini terus kita masukkan modal Aries. Kalau tak nak keridu lagi, tulis bangunan. Okay, amount dia. Okay, nampak? Ni ambil berkongsi Aries, ambil alih bangunan. Okay. Sekejap, cikgu lupa tinggal kat sini. Sebelum sini, memindahkan semua aset ke akaun realisasi. Okay, next. Siapa lagi ambil alih? Tak ada dah. Okay. Tak ada dah. So kita tengok balik dia punya. Alamak. Sorry. Okay. Seterusnya adalah merekodkan ambil alih dah settle. Kat sini merekodkan penerimaan tunai daripada akaun belum terima. So kita tengok kat sini akaun belum terima nilai dia 12,000. Lepas tu dia bagi tahu kat sini yang telah dikutip kecuali 2,000. Jadi berapa yang dikutip? 10,000. Ya, bijak. 10. Bijak. Okay, so kita rekodkan. So, debit, bank, credit, account. Realisasi. Realisasi. Sebab dah tak ada ABT tersebut. Okay, so amount dia 10,000 sahaja. Hutang lapor atau diskaun diberi, kita rekodkan ke kelas? Tak. Okay, good. Tak record. Penerimaan daripada ABT. So, kat sini bank awak tulis ABT sebanyak 10,000. Okay, nampak? Okay, next soalan dia bagi tahu merekodkan belanja realisasi. Ada belanja realisasi tak kat dalam soalan ni? Ada. Apa dia? Yang ini kos perundangan dijelaskan. So kita kos perundangan jadi 800. Jadi dia punya journal adalah bila kita bayar, kita akan debitkan realisasi sebab dah tak ada akaun belanja. Kita bayar guna bank. Okay, nampak? Jelaskan kos perundangan. Apa kos perundangan dekat sini? Berapa nilai dia? 800. Okey. So, 800. Sini 800. Jadi dekat sini awak tulis bank. Dalam kurungan. Dalam kurungan. Kos perundangan pun boleh awak tulis ataupun awak tulis ni lah belanja realisasi lah. Kan? Belanja realisasi. Di 800. Okey. Selesai. Ada lagi tak yang belum rekodkan? Dah. Okey, dah settle. Kita masuk lagi tengok kat sini. Langkah kedua, membayar akaun belum bayar termasuk liability lain jika ada. So sekarang ni akaun belum bayar kita nilai berapa? 7,000. So dia kata dia terima diskaun 500. Okay. So apa debit dan kredit dulu mula-mula kat sini kita kita bayar bank. Debit bank pula dah. Kita bayar akaun belum bayar. Berapa kita bayar? 6,500. Okey, bijak. 6,500. 6,500. Dekat sini
realisasi 500. Dekat sini bank berapa? 6,500. 6,500. 7,000. Betul ke tak ni? 7,000. 7,000. Kat mana 7,000? Kat mana 7,000 bagi tahu cikgu? Akaun belum bayar. Ya, kat sini 7,000. Okay, thank you. Betul kan? Lepas tu, realisasi debit ke kredit sebenarnya? Realisasi kredit. Ya. Pandai. Okay, nampak? Menjelaskan ABB dan merekodkan diskaun diterima. Okay. So kejap ni pergi buka sebelah. Ni besar sangat tak nampak. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, so tadi kat sini apa dia punya butiran? Akaun Belum bayar. Betul, akaun belum bayar. Tak nak keliru tulis dia punya dalam kurungan diskaun diterima. So nilai dia 500. Okey, ada lagi tak cerita kat sini? Liability lain ada tak dalam soalan ni? Soalan mudah ni? Bangunan dah settle, lengkapan dah settle, betul? Lepas tu akaun belum terima, settle bank 19,000 nanti kemudian cikgu tunjukkan. Okey, semua dah 1, 2, 3, 4, 5 dah settle. So, lepas dah buat benda ini, sebelum tu kita buat akaun bank terus. Kelas lagi senang sebenarnya bila awak buat akaun soalan ni, awak buka ke 3 akaun. Maksud cikgu 3 akaun tu adalah akaun realisasi, akaun bank dengan akaun modal. Ya, pandai. Copy, insert masuk akaun modal. So kat sini kita tukar nama. Siapa nama kita punya pekongsi? Aries. So Aries dengan Aries dan Iwan. Kejap cikgu tambah. Cikgu tambah kolom dulu. Okay, so sini RM. Okay, sekejap ada gangguan sikit ni. Dah Apa? Tunggu. Mana tu? Okay, so you guys tak nampak cikgu ke? Tak nampak kan? Tak. Tak nampak kan? Nampak skrin je kan? Okay, good. So, next. Okay, baki bank tadi debit ke kredit? Dia tak cakap kan debit kredit. Jadi dia adalah baki debit. Baki BB 19,000. Okay, daripada realisasi ni ada bank sebab kita terima kan? Realisasi
Yang ini kita record kan? Okay, 11,000 kopi. Awak tukarlah kat sini. Jadi realisasi. Next, ada tak lagi bank? Ada ABT. Oh, belum terima 10,000. Lagi ada lagi tak bank? Tak ada. Belah kredit. Okey, belah kredit pula. Sini realisasi belanja kan? Belanja. Okey, berapa? 800. Ada tak lagi kita bayar tadi? Ada kan tadi kita bayar? Kita bayar akaun belum bayar kan? Ya, so kita tulis kat sini. Akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar. Kita bayar tadi 6,500. Ada lagi tak? Bank. Jual tadi 11,000 dah. Ni bayar. Kos perundangan. Okey, dah selesai. Okey, next. Apa yang kita kena buat adalah isikan juga butiran akaun modal ni. Akaun modal baki kredit. So, baki BB. Risk tadi berapa? Modal E1 72. Modal risk 48. 48 dulu kan? Sini 72, betul? Kan? Okey. Kan? Apa A? Okey, betul. Betul lah. Okey, next. Tadi terus record debit dan kredit. Ada tak ni akaun modal risk sahaja kat sini? Bukan ambilan. Realisasi. Ini kita tulis bangunan. Dia ambil bangunan kan? Nampak? Nampak. Ada lagi tak nama modal siapa? Tak ada dah kan? Tak. Okey, maka seterusnya apa kita dah buat? Kita tutup akaun realisasi ni. Okey, tolong kirakan cikgu berapa debit kredit. RM108,080. 108,800. Kat mana? Debit ke kredit? Belah debit. Debit dapat berapa? 100? 8,800. Sebelah kredit? Sama. Sama? Stabilkan je. Tak. Berapa ni jumlah dia dulu? 126,500. 126,500. Okey, kalau awak tengok dekat sini, siapa besar? Debit ke kredit besar? Belah kredit. Belah kredit besar. Kalau sebelah kredit besar, maksudnya untung ke rugi? Tengok balik nota. Jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit. So, untung ke rugi kes kita ni? Untung. Okey, bijak. Okey, sekarang ni berapa nilai keuntungan? Bagi tahu cikgu. So, nilai pengimbang dia 26,500. Berapa beza? 200. 17,700. 17,700. Okey. Beza dia 17,700. 700. Okey. So kita ada kat sebelah sini. Modal E1. E1 modal X. Okey. Berapa dia punya nisbah? 32. 32. Siapa 3, siapa 2?
Kebiasaannya Iwan Iwan 3. lah 3. Okay. Iwan 3. So, cara nak kira kat sini, nak bagikan keuntungan. Iwan 10,620. Oh, dah kira dah. Bagus. Okay, sekejap. 3 per 5. Tunjuk dulu. Darab dengan 17,700. Berapa tadi? 10,620. 20. Risk pula 2 per 5 darab dengan 17,700. Dapat berapa? 7,080. 7,080. Okay. Seterusnya kat sini cikgu tulis dulu. Aku yang ini beza ini adalah untung atas pembubaran. Okay, so nanti nampak amount dia kat sini. Jadi kita recordkan kat sini. Realisasi. Nampak tak cikgu pergi akaun mana? Nampak kan? Cikgu pergi akaun modal. So, untung atas pembubaran. Kalau di sini, sini duduk sebelah sini, akaun modal sebelah debit, patutnya dia rugi ni. Sebabnya akaun modal dah kredit baru bertambah kan, betul tak kelas? Betul. Jika untung realisasi, bahagian kredit realisasi lebih besar daripada debit. Baik. Kredit akaun modal. Bahagian kredit realisasi melebihi jumlah debit. Kredit kita besar tadi kan? Cikgu salah letak lah. Salah Sorry tu, kelas. kat debit. Aduh lah. Tak ada orang tegur pun. Tak cakap. Cakap baik. Ish. Aduh lah. Cikgu dah pening dah tadi. Okay. Okay. Ya Allah, Ctrl Z, tak cantik. Okay, so barulah betul. Aduh. Okay. Realisasi yang ini kena tulis nama akaun tau, walaupun kita tahu dia untung atau rugi. Boleh kelas? Bunyi ngantuk tu. Tak. Okay. Okay, so sekarang ni apa kita kena buat adalah, okay, cuba sekarang ni. Terbalik tu. Terbalik? Aries dengan Iwan. Okay, thank you. Siapa yang bercakap tu? Bagusnya. Okay, dia diam pula. Okay, next adalah awak kena jumlahkan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, terang tantang Aries punya sebelah debit besar. Betul tak kelas? Betul. Okay, good. So dekat sini, siap-siap awak tulis bank. Kat sini pun sama, bank. Okay, so berapa nilai risk kena bayar kepada perkongsian? 97,920. 97,920. Bottom border. Okay, jumlah dia 50,000. Sini pun sama. Salah je. Salah. Okay, nampak? Oh, Okay, yang ni dapat berapa?
82,620, betul? Betul? Asal besar sangat ni. Bibi kira sekali Apa dia? Bagi Bibi kira sekali Baki bibi kira sekali. Ya salah. Robi. Salah ke? Apa yang Bank tu patutnya 49,920. 49,000. Okey. So dekat sini bank 2620. Sekejap, cantik sikit biar awak nampak. Okay, so dekat sini masuklah nama siapa? Modal Modal 82620. Okay, ini bermaksud perkongsian kena bayar sebab bank bila sebelah kredit bayar kan? Pembayaran kan? Kena bayar kepada Iwan 82,620. Manakala ini yang kita kata tadi kurangan tadi kan? Kurangan. So nilai kat sini modal risk kena tambah dalam perniagaan sebanyak 49,920. Okey. Magicnya bila awak buat realisasi ni awak terus tahu awak betul ke salah. Okey. So dengan cara awak total upkan akaun bank awak ini. Dapat tak seimbang? Dan sepatutnya jawapannya dapat. Dapat Berapa angka pengimbangnya? 89. 89,920. 8920. 920. 89,000 je. 89,000. Ha. 920. Betul Okey, jadi dah siap. Senang tak? Kenapa terdiam? Sebab buat dengan cikgu senang Boleh lah cikgu. Boleh, faham? Okey. Tengok tenung betul-betul. Siapa tak faham? Cikgu, Ya. contoh akaun semasa apa tu? Contoh akaun semasa. Kan cikgu cakap dalam soalan ni tak ada akaun semasa kan? Okey, boleh. Bagus. Kita tengok dekat dalam buku teks. So, okey. Contoh akaun semasa. Biar kita tengok contoh dekat akaun semasa, muka surat. Akaun modal, soalan ni ada akaun semasa. Okey, nampak ni. Menutup semua akaun semasa dan pindahkan dalam akaun modal. So, bila awak tutup akaun ni, masuk dalam akaun modal, jadi dalam akaun modal awak nanti akan appear lah akaun semasa, nilai akaun semasa awak ni. Boleh? Boleh. Nampak. Okey. Sebab dalam soalan yang SPM latihan tadi tak ada. Okey, tengok kat sini ni dia ada baki kan. Akaun semasa Razali 2,300, akaun Jasmine 1,700. Kalau dia kata sebelah debit, so awak kena rekodkan di sebelah debit lah. Jangan rekodkan sebelah kredit. Sebab kita tahu akaun modal bagai equity ni sebelah kredit kan baki dia. Bila kita transfer dia akan duduk sebelah kredit juga. Tapi bila dia dah baki debit, dia akan record sebelah debit. Okey, boleh? Boleh. Kalau tengok buku teks, dia memang tunjuk dekat awak satu persatu transfer tu. Nampak kan? Alat ni tengok dia tulis realisasi, masukkan kat sini. Sama tak macam cikgu buat tadi? Sama. Okay, good. Lepas tu ada jualan aset. So, recordkan kat sini. Sebelah kredit. Lepas tu,
bayar. Akaun belum terima, bayar dekat kita. 5,000. So, dalam akaun realisasi sebelah kredit. Then belanja realisasi, nampak kat sini, merekod belanja realisasi. So, belanja realisasi kita bayar guna bank 2,500 kat sini, sebelah debit. Okay. Lepas tu akaun belum bayar tadi, modal Razali, maksudnya Razali tolong bayar. Okay, nampak ni, liability dia ambil alih oleh pekongsi. Okay. So, nanti dalam akaun modal ada efek lah. Masukkan sini ke sini. Yang diskaun dia terima ni kena masuk dalam akaun realisasi. Okay. Bayar balik pinjaman. Ni normal lah. Kita bayar pinjaman. Tunjuk akaun pinjaman bank lah. Jangan tunjuk bank saja. So, pinjaman bank kita bayar 20,000. Lepas tu dekat sini, ada merekodkan aset yang diambil alih. Ni macam tadilah ambil alih bangunan. Okay, yang ini bayaran tambahan. Ni dia bagi tahu dalam soalan ni ada bayaran, kadar bayaran. Ni contoh yang cikgu cakap tadi. Kalau kita tutup akaun, tutup perniagaan, tiba-tiba ada bil TNB belum bayar, bil TM belum bayar, bil Syabas belum bayar. Kat sinilah dia. Okay. So, lepas tu selesai je awak rekodkan semua dalam ketiga-tiga akaun serentak tadi, awak kena kira untung atau rugi. So dalam kes ni dia untung ke rugi? Modal Razali ni, untung ke rugi kelas? Dia duduk sebelah debit tu. Oh, rugi. Untung. Untung. Sebab tu dia duduk sebelah debit. Dalam akaun realisasi, bila dia masuk akaun modal, dia duduk sebelah kredit. Kredit menambahkan equity kan. So dia untung atas pembubaran. So dia transfer last sekali dekat sini. Kalau nampak kat sini maksudnya perkongsian kena bayar dekat Razali dengan Jasmine. Tadi kes tadi berlaku kurangan. Nampak? Jelas kelas? Jelas. Okey. Apa lagi nak cerita pasal pembubaran? Tak ada dah, itu je pembubaran. Senang ke susah setelah cikgu tunjuk? Senang ke susah?